Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 10 Syawal 1443 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca pada kali ini ayat 26 sehingga 32. 26-32. Pada kali ini kita akan baca tengok sikap tegas, berprinsip, menjaga akidah siapa? Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tu ayah kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan sikap dia yang begitu mantap menjaga akidah dan berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla. Ibrahim sangat tegas mengajak manusia supaya meninggalkan syirik dan melakukan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah nyatakan kepada kita sikap puak-puak kafir yang menolak Al-Quran dengan tuduhan sihir, dan juga sikap mereka tak mahu terima Nabi SAW sebagai Rasul. Sebab apa? Dia kata Nabi tak standard, bukan orang besar, bukan sebagai pembesar di kalangan penduduk Mekah pada waktu itu. Itu tuduhan. Kemudian Allah nyatakan kuasa mutlak dia membahagikan bajet rezeki makhluk-makhluk ini mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita akan belajar ayat-ayat ini dengan huraian para ulama tafsir yang mu'tabar. Kemudian kita pula mengorek 5 faedah daripadanya, insya-Allah. Para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat. Ayat yang kita nak baca ini bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah Jawi, muka surah 1071. Tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1071. Jadi para pelajar, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, harapnya ada di tangan anda tafsir pimpinan Ar-Rahman, supaya kita baca tu sama, huraiannya, nota kakinya, dan terjemahannya sama, mudah untuk dipahami. Kalau orang baca lain, membaca lain, jadi lain, dia punya huraian perlu pada penjelasan. Mari kita pergi muka surah 1071 ayat 26. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى حتى جاءهم الحق
ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Balik semula kepada ayat 26. Ayat 26. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar. Azar ni siapa? Toke berhala. Pembuat berhala bapak dia. Punya kuat dia punya pegangannya. Dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Illa allazi fatarani fa innahu sayahdin. Yang lain dari Tuhan yang menjadikan aku, kerana sesungguhnya ia tetap memberi hidayah petunjuk kepadaku. Para pelajar, pencinta tadabbur Quran, ayat ini kita pergi kepada munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas, Allah SWT telah menyatakan bahawa puak-puak kafir kerah kepala, tak mahu terima dakwah para nabi rasul alaihimussalatu wassalam yang dihantar kepada kaum masing-masing dengan alasan apa? Dengan alasan taqlidul aba wal aslaf. Semata-mata taklid, ikut apa yang dibuat oleh tok nenek. Dia panggil agama tok nenek moyang. Mana kita ikut apa yang kita dapati daripada ayah kita, atuk kita, tutuk ayah kita. Itu adalah merupakan hujah mereka yang batil dan fasid. Sebab sepatutnya dalam perkara agama bukan rujuk kepada tok nenek, tapi rujuk kepada dalil. Jadi mereka hanya mendakwa mengikut orang tua saja tanpa dalil, maka itu dia panggil taklid buta. Jadi dalam ayat ini Allah sentak puak-puak kafir bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi datuk kepada mereka. Tuan-tuan para pelajar kena ingat, dalam buku sejarah Mekah ni, ini buku sejarah Mekah Al-Mukarramah tajuk dia, Mekah Al-Mukarramah. Kelebihan dan sejarah ini telah saya sebut tentang sejarah pembangunan kota Mekah. Mekah ni dibangunkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Maknanya puak-puak Arab ni, Quraisy mari daripada keturunan Ismail. Ismail mari daripada mana? Mari daripada Ibrahim. Maknanya kalau kamu mendakwa bahawa kamu tu ikut agama tok nenek kamu, kenapa kamu tak ikut datuk kamu Ibrahim?
Mugi ikut tok nenekmu yang sembah berhala, yang sembah batu, sembah kayu, yang benci kepada anak-anak perempuan tu. Kenapa? Maka Ibrahim datuk dia, Ismail Abul Arab, bapa Arab ni mari daripada Ismail. Sepatutnya kalau mereka mendakwa nak ikut nenek moyang, nak ikut tok ayah, ikut Ibrahim lah. Kenapa kamu pergi ikut pergi ikut Amr bin Luhai? Dia gini kaedah. Dalam buku Mekah ni ana cerita penduduk awal Mekah. Ismail dia mari sebatang kara, kata orang, dia dengan mak dia je. Kemudian mari puak-puak Jurhum, Al-Jurhumiyu, duduk di sekali dengan dia orang. Kemudian berlakulah tanasul, keturunan dia membiak. Kemudian di kalangan mereka yang mula menyeleweng, nama dia Amr bin Luhai. Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia inilah di antara orang yang telah mengubah perjalanan agama Nabi Ibrahim AS. Mengubah perjalanan agama Nabi Ibrahim, buat masuk berhala ke Mekah. Yang jadi peliknya, puak-puak Quraisy, dia kata kita ikut tok nenek kita bermula daripada Amr bin Luhai. Kenapa dia tak ikut tok nenek dia daripada Ibrahim? Manakala dia ikut Ibrahim, Nabi Ibrahim telah mengisytiharkan di sini bahawa dia tak ikut tok nenek, dia tak ikut ayah dia tak ikut keturunan dia, tapi dia bagi ikut siapa? Dia bagi ikut dalil yang Allah Ta'ala permankan, Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Maka itulah yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim AS. Maka Ibrahim telah mengajar kepada kita tarkut taklid warruju'i ila mutaba'atid dalil, meninggalkan taklid, mengikut membuta tuli tok nenek itu sepatutnya kita tinggalkan dan kita kembali mengikut dalil yang ada dalam, yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang pun semua perbuatan-perbuatan adat wa taqalid boleh dibuat sekiranya tidak bercanggah dengan dalil, tidak bercanggah dengan kitab, dengan Quran, dengan sunnah, semua tu boleh. Adat ni tak apa, tapi kalau adat tu bercanggah dengan dalil, lah kita mesti tolak. Tak boleh kata oh ini adat setempat, ini urus tempat. Urus tempat tak boleh jadi uruf yang dimuktabar sekiranya dia bertambung dengan dalil daripada apa yang telah diwahyukan oleh Allah ataupun apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah kepada kita dua perkara dalam mukaddimah ini. Mari kita pergi pada tafsir ayat. Kata-kata tadi, analisa tadi diambil dari mana? Diambil daripada tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi mengatakan bahawa wasabata min hadzal wajhaini, sabitlah daripada dua wajah Nabi Ibrahim. Ayat ni, kenapa Nabi Ibrahim sepatutnya mengikut Ibrahim, bukan ikut tok nenek yang kafir itu. Kemudian kita nak taklid pada dalil, bukan taklid pada orang. Kata di Ar-Razi, fasabata min hadzainil wajhaini, maka sabitlah daripada dua wajah ini anna mutaba'atad dalil, mengikut dalil, wa tarkat taqlid aula, itulah yang sepatutnya dalam cara kita beragama. Fa hadza bayanul maqsudil asli min hadhil ayat. Inilah maksud utama, objektif utamanya daripada ayat yang kita baca ini. Kita kata alhamdulillah. Pergi pada tafsir ayat balik. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, ay wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dia dan kaumnya yang kafir musyrik, innani bari'um minal alihah, aku berlepas diri daripada semua tuhan-tuhan yang kamu mengatakan dia Tuhan. Aku cukup benci, berlepas diri, aku tak mau campur dengan kamu. Apa yang kamu buat itu salah. Apa yang kamu buat itu salah. Itu tegasnya Nabi Ibrahim dalam perkara tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu dia pergi dialog dengan kaum dia. Falamma dia tengok bintang, oh dia kata ini Tuhan. Dia tengok bulan, ini Tuhan. Dia tengok matahari, oh ini Tuhan. Kemudian dia condemn semua.
falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kaum aku berlepas diri daripada semua benda yang kamu syirik. Tengok dalam surah Al-An'am ayat 78 dan 79, itu pengakuan tegas Ibrahim dalam masalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi penegasan Ibrahim mari di mana? Pelajar tanda surah Al-Mumtahanah ayat 4. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Baik, Ibrahim kata apa? Illallazi fatarani fa innahu sayahdin. Ana bariun, aku berlepas diri daripada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, yang lain daripada Tuhan yang menjadikan aku. Hak aku sembahnya Allah yang menciptakan aku. Fatarani. Tengok nota di bawah. Kata-kata Nabi Ibrahim yang tersebut bererti aku tidak sekali-kali menyembah yang lain daripada Allah, Tuhan yang menjadikan aku. Tak ada. Dan kata-kata yang demikian ialah maksud kalimah la ilaha illallah, iaitulah kalimah tauhid. Jadi Ibrahim kata, aku condemn semua Tuhan-Tuhan yang kamu sembah. Yang aku sembahnya hanyalah Allah yang menciptakan aku. Dialah yang berhak untuk dipuja, dipuji dan disembah. Dan Allah Azza wa Jalla yang akan memberi petunjuk kepada aku. Jadi kata di para ulama, itulah penegasan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulama lughah bahas panjang itu dalam masalah istisna munqati' muttasil. Kita tak ambil kerana panjang perbahasan. Bagi asatizah yang mahir dalam bab lughah, elok perbahasan itu. Kita pergi pada perbahasan tentang istisna tadi, illal ladzi itu. Baiklah. Ayat 28 kan? Sebelum tu, fa innahu sayahdin, kerana sungguhnya Allah tetap memberi hidayah petunjuk kepadaku. Kalau kita nak minta petunjuk hidayah, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat 28, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimah tauhid. Apa dia kalimah tauhid itu? Iaitulah kalimah la ilaha illallah. Itulah ucapan yang paling besar. Kalimah itu baqiyatan fi aqibihi, tetap kekal pada keturunannya. Jadi Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim tetap meletakkan bahawa kalimah tauhid dipasak, diajar, dididik kepada siapa? Kepada anak cucu dia. Sebab itu kita akan dapati beberapa doa Nabi Ibrahim berkait dengan tauhid. Tanda ni para pelajar, ibu bapa, pencinta ilmu Quran, tanda kita jadikan ini doa-doa yang patut kita baca. Ini kita jadikan doa yang kita baca. Ayat surah Ibrahim, tulis surah Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, ya Allah jauhkan aku, selamatkan aku, wa baniya, dan anak cucu aku. Ini Ibrahim alaihissalam, dia sangat prihatin kepada anak cucu dia. Dia kalau dia doa, dia sebut cucu sikit lalu. Jauhkan aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala. Dan juga doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doa Nabi kata, ya Rabbana, ya Allah bangkitlah pada anak cucu aku ni rasulan minhum,
seorang rasul dari kalangan mereka yang membaca ke atas mereka ayat-ayatmu dan mengajar mereka Alkitab dan juga hikmah sunnah dan membersihkan jiwa mereka daripada kotoran syirik, kotoran maksiat. Innaka antal azizul hakim. Jadi, alhamdulillah, ini doa Nabi Ibrahim Allah Ta'ala kabulkan dengan terlantiknya cucu cicit ciak dia. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Al-Imam Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, dia kata, wa inna ma ja'alaha Ibrahim baqiyatan fihin. Allah jadikan doa Nabi Ibrahim minta kekal kepada anak cucu dia tadi dengan dua sebab. Kekalnya tauhid ini dengan dua sebab. Yang pertama, nak dia beri wasiat dia kepada anak cucu dia supaya jaga apa? Jaga tauhid. Wasiat. Itu yang pertama. Yang kedua, su'aluhu rabbahu, doa dia kepada Allah supaya Allah Ta'ala jaga anak cucu dia daripada menyembah berhala. Tadi ayat tadi, ayat lain lagi tanda doa Nabi Ibrahim lagi, ayat yang ke-40 surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Ya Allah, jadikan aku mendirikan salat dan juga zuriat. Baca tu untuk ayat ni. Kemudian ayat jaga akidah tadi kita dah sebut, surah Ibrahim ayat 35, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian ayat supaya istiqamah di atas landasan Islam, surah Al-Baqarah ayat 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 129 tadi yang kita dah baca. Tengok kata-kata ini dalam Adwa'ul Bayan. Hai, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ja'alaha daimatan fi zurriyyatihi, maka dengan sebab dua perkara, doa dan pendidikan, Allah kekalkan dalam zuriat Nabi Ibrahim, iaitulah mereka yang mempertahankan akidah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini tanda pelajar-pelajar, ibu bapa sekalian, apa dia tanda? Supaya kita nak meneruskan tauhid akidah kita ni, dua perkara kena buat. Yang pertama, doa kita sentiasa kepada Allah. Yang kedua, didik anak-anak supaya memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami akidah, barulah dia mantap insya-Allah. Jadi kalau cakap doa saja, oh saya doa siang malam, tapi anak dia tak didik dengan cara baik, tak jadi. Tidak jadi. Mana kita kena dua-dua, doa dan tarbiyah. Ini gaya Nabi Ibrahim AS, gaya Nabi Ibrahim, tarbiyah dan doa. Saya doa dah tu, doa dah, tapi anak dia duduk lepak, tak mengaji, mana jadi? Oh, anak saya duduk tahfiz, tapi mak ayah dia duduk tidur, tak berdoa, tak boleh juga. Kita kena dua-dua serentak, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mari menyerah anak ke pondok ke mana pusat pengajian, jangan duduk sedap hati, duduk tidur rumah dak. Anak mengaji sini, kita rumah Rabbi, ya Allah, jadikan anak aku orang yang soleh, orang yang berjaya, biar serentak di antara dua usaha yang ada itu. Alhamdulillah. Baik, akhir ayat dia kata apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada tauhid itu jika ada yang menyeleweng kepada syirik. Na'udzubillah. Maknanya Nabi Ibrahim harap kalau ada di kalangan anak cucu dia menyeleweng, betul balik channel. Dan memang telah pun berlaku. Tadi ana sebut tadi, daripada puak-puak yang berada di Mekah telah diselewengkan oleh seorang penjahat nama dia Amru bin Luhai Al-Khuzai, yang telah mengubah perjalanan apa?
perjalanan agama Nabi Ibrahim di Mekah. Dia masuk berhala, masuk apa, sehinggalah Nabi SAW datang balik, bersihkan semula. Tapi apa boleh buat? Ada di kalangan mereka yang tak mahu terima. Yang tak mahu terima, apa boleh buat? Allahu Akbar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Para jemaah sekalian, kita ni bila baca kisah Nabi Ibrahim, barulah kita terasa lemahnya kita. Nah, suruh anak mengaji agama, kita sendiri pula tidak menghayati agama. Nah, nak kata apa? Mari nak pergi atas anak mengaji pondok. Pok dia berkebuk di saokok atas kereta, duk mengupak orang. Macam mana kita nak lah? Waktu itulah kita, ya Rabbi, kita duduk istighfar, kita duduk berzikir, kita duduk selawat. Barulah anak tu cerah mata, cerah hati. Ustaz ajar apa mudah jadi. Allahul musta'an. Kita mengatakan dua-dua mesti serentak. Ibu bapa, guru-guru, pelajar itu sendiri mesti jalan serentak. Pendidikan dan dakwah, doa dan munajat mesti berjalan serentak. Baiklah. Kita pergi kepada ayat seterusnya, ayat 29. Bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Kebanyakan mereka tidak kembali kepada tauhid. Allahul musta'an. Tak mau pergi ikut juga buat kafir. Dan aku pula tidak segerakan azab mereka. Allah kata aku beri peluang kepada mereka. Bahkan aku memberikan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang menjerangkan tauhid. Munasabah ayat ini, setelah puak-puak kafir masih lagi berpegang dengan taklidul aba, ikut tok nenek. Mereka tak fikir tentang hujah, tentang kenyataan, tentang keterangan, dan mereka terpedaya dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan nikmat dunia yang mereka ada. Nabi mari pula dia kata orang miskin, maka mereka berpaling, tak mahu terima kebenaran. Allahu Akbar. Jadi doa Nabi Ibrahim tadi terlaksana sebahagiannya, sebahagiannya lagi tidak. Sebab ada sebahagian anak cucu dia, keturunan dia yang kekal dengan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allahul musta'an. Kita mengatakan kita minta tolong ya Allah Azza wa Jalla, nak minta tolong orang lain tak ada kemampuan. Sekarang ni pula kita kita bila kita kemukakan hujah, kemukakan dalil, kemukakan apa yang dibawa oleh para anbiya alaihimus salat tentang dakwah, ini yang benar, ini yang sepatutnya dipegangi. Mari anak cucu kita pula duk mengamuk, duk komen, duduk tulis di Facebook macam-macam, seolah-olah dia betul-betul kita sesat. Kita mengatakan inilah perbuatan yang masalah. Jadi kita akan menghadapi masalah melalui keluarga sendiri, melalui anak-beranak sendiri. Sebab itu sudah menjadi sunnatul hayah. Ada yang lawan tu daripada orang jauh, dan ada yang lawan tu daripada orang dekat. Sepatutnya benda yang kita tidak faham, kita belajar, kita tanya, kita mengaji. Ni dok main keji kot belakang. Tapi sekarang ni bahaya tuan-tuan. Anak-anak sekalian, zaman Facebook ni orang mudah nampak. Sekali kita tulis benda-benda yang karut, orang serik gambar, walaupun kita delete, sudah nampak. Sebab itulah kata di ahli fikir, tulis kata-kata ahli fikir, kullu ina'in bima fihi yandah. Kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap bekas itu akan mengeluarkan isinya. Mana kalau dalam botol ni ada air mineral, keluar air mineral. Ada air oren, keluar air oren. Ada air apa, keluar. Gitulah keadaan. Sekarang ni kita nak tengok jiwa orang, kita nak tengok pemikiran orang, kita nak tengok orang, tengok di Facebook dia. Dia tulis apa benda situ, apa yang dia komen, kita kenallah peribadi dia. Pasal itulah kata orang, dia yang lebih baik daripada duk mengamuk, duk komen di Facebook. Orang boleh kenal peribadi kita, orang boleh tahu siapa kita, dan orang boleh menilai kita cerdik ke baik
bodoh ke tak ke cerdik, buruk ke molek, kita boleh tahu. Maka di sinilah Nabi Ibrahim alaihissalam ada di kalangan keturunan-keturunan dia yang berada di Mekah itu, yang telah diberi kemewahan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tak U-turn balik kepada agama Ibrahim, agama tok nenek mereka, walaupun setelah dibawa keterangan yang jelasnya nyata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah itu perlu diteruskan, penentangan di tepi jalan kita lawan, dan sunnah Nabi mesti dipertahankan dan disebarkan. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada ayat 30. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihr wa inna bihi kafirun. Dan tatkala kebenaran Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, Nabi wak mari Quran, Nabi wak mari keterangan yang begitu jelas, apa jadi? Mereka kata apa? Berkatalah mereka, sesungguhnya ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami tetap mengingkarinya. Kerah kepala, sombong, tak dengar kata puak kafir ni kata apa. Sebab apa dia kata sihir? Lish, kenapa puak-puak kafir dia kata Quran tu sihir? Kenapa? Sebab bila dia dengar, dia terpengaruh. Bila dengar, dia jadi betul pelik ni, maklumat tak pernah kita dengar ni. Maka dia kata sihir. Sebab itu puak-puak kafir sangat-sangat bimbang kalau ada anak-anak mereka, isteri mereka pergi dengar Nabi baca Quran. Dia takut sekali, takut sangat-sangat. Dalam kita ini pun bila kita kata mari kita tadabbur Quran, akan ada orang yang koyak, yang kepanasan, jangan belajar Quran. Kita kena belajar akidah, belajar tauhid, kitab-kitab yang ada ni. Kitab yang ada ni pun mari daripada istinbat daripada Quran. Ni kita belajar Quran bukan dengan tafsir kita. Tafsir yang kita belajar ni penuh dengan rujukan. Tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir macam-macam kitab rujukan tafsir yang dikira muktabar, yang kita boleh belajar. Tapi kalau orang tafsir sendiri dengan otak dia, kita boleh terima pula. Ini masalah kita hari ni, permainan syaitan. Dia panggil talbisu iblis kepada orang-orang yang nak mengaji, nak memahami Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan mudah koyak. Kalau orang cakap kita mengaji Quran bermasalah, kita kata awak tu masalah sebab tak mengaji Quran. Bukan orang yang belajar Quran, belajar tafsir Quran itu masalah. Orang yang tak mau mengaji tafsir Quran itu bermasalah. Baik, kita pergi kepada contoh kesombongan puak-puak kafir Quraisy. Ayat 31. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Dan kerana mereka memandang rendah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hina Nabi, kan? Jadi mereka pandang mengatakan Quran itu sihir. Sekarang ni dia condemn Nabi pula. Dia kata, maknanya orang kafir cuba nak matikan. Kata orang mematikan karya, matikan dia punya pandangan orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dia tak betul, tuan dia pun tak betul pula. Dia kata Nabi tu gila, Quran tu sihir. Macam-macam. Kemudian dia kata Nabi tak standard. Dia kata apa? Dan kerana memandang rendah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata pula, laula nuzzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryataini azim. Kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, kalau betul Quran nak jadi bukti, maka sepatutnya Al-Quran diturunkan kepada seorang besar yang kaya dan berpengaruh dari salah dua bandar yang terkenal itu. Bandar apa tu? Tengok nota di bawah. Yakni Mekah Al-Mukarramah dan Bandar Taif. Kata-kata sedemikian ialah kata-kata orang yang berjiwakan kebendaan
materialistik dan keduniaan semata-mata. Mereka itu menganggap kekayaan dan kelebihan pengaruh itulah segala-galanya. Jadi dia nak siapa dia jadi tokeh, tanda. Kata di ulama tafsir, dia kata wa'azim Mekah, pembesar Mekah yang nak dicalonkan jadi Nabi ni Al-Walid bin Al-Mughirah ataupun Utbah bin Rabi'ah. Ni calon. Apa mari Muhammad anak penguala kambing ni? Sombong. Adapun pembesar Taif ada 4 orang calon daripada pembesar Taif, iaitu Habib bin Amri bin Umair Al-Thaqafi, Habib bin Amr bin Umair Al-Thaqafi, atau Abu Mas'ud Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. 2. Yang ketiga Kinanah bin Abdi Amrin At-Taifi, Kinanah bin Abdi Amrin At-Taifi, ataupun Ibnu Abdu Yalail, salah seorang dak tepat orang yang Nabi pergi jumpa di Taif waktu Nabi balik kena lontar dengan batu tu. Ini semua ni calon-calon yang dicalonkan oleh puak kafir. Jangan main. Majlis damai kita hari ni juga calon majlis tertinggi, calon presiden, ni orangnya. Yang lain tu tidak layak. Dia katalah. Maka untuk menjawab kebingungan puak Quraisy ni, Allah nyatakan ayat 32, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Mengapa pemberian kami itu mereka engkarkan? Yang melantik jadi Nabi ni Allah, bukannya ahli jatah kuasa Mekah, bukannya parlimen Mekah, bukannya majlis apa dia panggil penghulu di Mekah lantik, Allah lantik. Mu nak pertikai adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan perkara kerohanian dan keagamaan yang ialah sebesar-besar rahmat Tuhanmu? Tengok nota di bawah, yakni pangkat kenabian adalah merupakan rahmat pemberian dari Allah, dan Allah jualah yang menentukan limpah kurnianya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan nak wis siapa ikut dia. Kenapa kamu pertikaian? Buat kafir. Buat kafir yang mencadangkan Quran turun kepada pembesar Quraisy tadi ataupun pembesar Taif tadi. Jadi mereka mempertikaikan jawatan Nabi itu seolah-olah boleh pilih. Tak boleh pilih. Allah kata apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan saja. Mereka tidak engkarkan kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Jadi hak Tuhan bagi dia tak nak pertikai. Orang ni kaya, orang ni miskin. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Setengahnya kami jadikan kaya raya dan setengahnya sesak menderita. Untuk apa tu? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Semuanya juga telah kami jadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengah yang lain. Semuanya itu supaya setengah mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupan daripada setengahnya yang lain. Jadi Tuhan kata, kalau aku buat labor sama semua, payah nak hidup. Semua kaya belaka. Habis siapa nak jadi kuli? Siapa nak jadi tukar sapu? Siapa yang nak jadi angkut barang? Payah. Kita kata, bang, you angkat barang saya upah. Aku nak upah kau. Susah. Jadi bila ada ba'duhum fawqa ba'din darajat, ada kaya ada miskin, maka timbang tara berlaku. Orang miskin berharapkan gaji daripada orang kaya.
Orang kaya mengharapkan sumbangan tenaga daripada orang miskin. Jadi kita tak boleh sombong lah. Oh, sebab aku kaya awak senang. Orang miskin kata sebab aku sesak lah kamu boleh jadi kaya. Kalau tidak mu nak pergi noreh sendiri. Tak mampu. Maka Allah kata sukhriya dengan makna kemudahan Tuhan buat dengan sebab berbezanya darjat. Kalau tidak semua orang nak jadi tokai belaka. Kalau tidak semua orang tokai belaka mana boleh? Allahu Akbar. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan lagi rahmat Tuhanmu yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat adalah lebih baik dari semata-mata kebendaan dan keduniaan yang mereka kumpulkan. Kamu duduk kumpul tu, nikmat-nikmat kamu duduk ambil tu, nikmat dunia belaka tu tak lama hilang. Maka tengok ni, dia sukhriyah, dia boleh, makna dia sini Al-Imam Al-Biqai kata sukhriyah bukan dengan makna perli, nganyi kata orang, ataupun istihza, tapi dengan makna memberi kemudahan, istikhdam. Maka ajma'al qurra, sepakat para qurra, dam hadzal harfuna sukhri, dengan baca dengan dhammah sukhriyah. Jadi dengan cara mempermudahkan kamu melalui perbezaan pandangan, perbezaan martabat, perbezaan darjat kehidupan. Kalau tidak memang payah kita nak hidup. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita tentang ayat. Sekarang ni kita berpindah kepada mengutip 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Faedah yang pertama, tulis pelajar. Faedah yang pertama, wa iz qala Ibrahim, ambil daripada ayat 26 tadi. Wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ibrahim mengisytiharkan kepada ayah dia dan kaumnya, dia berlepas diri daripada perbuatan puak-puak kafir. Ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan puak-puak Arab bahawa datuk kamu, kalau betul-betul kamu nak kata inna wajarna aba'ana, kami dapati tok nenek kami, tok nenekmu yang besar Ibrahim ajak kepada tauhid, ajak kepada ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan penyembahan berhala. Jadi kalau kamu nak taklidlah kepada datuk kamu Ibrahim. Jangan taklid buta kepada penyembah berhala yang berada di hadapan kamu. Jadi kita lagi tu jugalah, kalau kita kata kita nak ikut tok nenek yang mana? Tok nenek yang berpaksikan kepada dalil, itulah yang dikatakan barulah kita kata betul. Kalau tidak, tak jadi. Baik. Faedah yang kedua, tulis pelajaran. Faedah yang kedua, masih lagi dalam ayat perisytiharan Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Aku berlepas diri semua daripada sembahan kamu kecuali Allah saja. Kenapa Ibrahim tak kata illallah, kecuali Allah? Lah, dia kata illallazi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakan aku. Sebab apa Ibrahim tak kata illallah? Ni ada 2 jawapan, 2 faedah. Ni dalam faedah nombor 2 ni ada 2 faedah pula. Yang pertama, al-isyaratu, isyarat bahawa Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji ialah Tuhan yang menciptakan makhluk. Baru dia berhak disembah. Kalau berhala mau menciptakan makhluk, aku sembah. Itu satu. Yang kedua, isyarat ila butlani ibadatil asnam, isyarat kepada batalnya penyembahan berhala. Isyaratnya kepada batalnya penyembahan berhala. Sebab apa? Sebab berhala tak kelip mata pun, apa lagi berhala nak ciptakan benda lain. Maka
Maka Ibrahim dia tak guna illallah, dia guna illallazi fatarani. Itu dia panggil hujah yang mantap. Tuhan yang kita nak sembah ni, biar Tuhan tu menciptakan. Kalau dia dicipta, kenapa nak sembah? Kita sekarang ni pun terbalik. Kita kadang-kadang kita terlupa kepada Allah. Kita hidup minta benda-benda makhluk yang lemah. Nak pergi minta dengan orang mati, hidup gosok kubur sana sini. Ini masalah yang berlaku hari ni. Maka illa allazi fatarani yang bagi lil insan, sepatutnya bagi manusia itu apa dia? An yaqlinal hukma bid dalil. Bila kita sebut hukum, kita nyatakan dalil. Barulah lebih cepat, lebih mantap penerimaan orang kepada dia. Maka Ibrahim AS, dia jatuh hukum, aku tak mau syirik, tak mau apa yang sembah, aku nak Allah yang menciptakan. Allahu Akbar. Maka dalam ayat ini Ibrahim kata apa? Fa innahu sayahdin. Tulis. Ini dalam masih lagi faedah yang kedua. Fa innahu sayahdin. Illa allazi fatarani fa innahu sayahdin. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 Ibrahim kata allazi khalaqani fahuwa yahdin. Hak ni yang menciptakan aku, dia akan beri petunjuk. Dalam ayat Asy-Syu'ara, khalaqani, yang menjadikan aku, dia beri hidayah. Maka Ibrahim fajma' bainahuma wa qadir. Ibrahim telah mengumpulkan dua-dua pandangan itu, bahawa yahdin wa sayahdin. Ibrahim, Allah Ta'ala yang telah memberi hidayah kepada aku, dan dia akan terus beri hidayah. Artinya kita ni, kita minta dengan Allah hidayah yang berterusan. Bukan kata hari ni kita dapat hidayah, besok terpesong. Jangan. Kita nak istiqamah di atas hidayah, di atas jalan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, di atas jalan petunjuk ini, supaya sampai kita mati sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai ke mati. Baik, kita pergi pada faedah yang ketiga. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Ta'ala dah jadikan kalimah tauhid itu kekal kepada anak cucu Ibrahim. Maka di sini kata di para ulama Islam bahawa puak-puak jahiliyah tu, puak-puak kafir tu, dia tahu tentang Allah. Dia tahu tentang Allah, bukan tak tahu. Karena itu apabila mereka terdesak, bila terdesak dia kata apa? Dia kata apa? Dia ya Allah. Bila naik bahtera, bergoyang, doa kepada Allah Ta'ala. Balik ke darat, kafir balik. Maknanya asalnya dia tahu. Pasal itulah dia kata apa ni, berhala ni bukannya Tuhan, zulfa, perantara saja. Kita ini pun duk main perantara. Kenapa tak minta dengan Allah terus? Ini macam-macam hari ni kepala duk main perantara ni. Akhir sekali duk gosok patah ni saya kubur. Sebab nak minta dengan Allah, minta dengan kubur. Les. Ini puak kafir tu dia tahu. Kesan daripada peninggalan agama Ibrahim itu masih ada. Sebab itulah khilaf ulama tentang ahlul fatrah. Dia panggil ahlul fatrah ni orang yang hidup di zaman tidak ada Nabi. Orang yang hidup di zaman tak ada Nabi. Adakah dia masuk neraka ataupun dia beri keuzuran? Ada ulama mengatakan dia tak boleh masuk neraka sebab dia tak ada hujah, tak sampai kepada dia. Seperti kanak-kanak dengan orang gila. Dan ahlul fatrah. Fatrah ni macam lepas Nabi Isa tu tak ada Nabi. Nak sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia ahlul fatrah ataupun tidak? Jadi ada mengatakan mereka ini akan diuji. Akan diuji balik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita kata panjang cerita ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam huraian masalah ini dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam kitab Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab oleh Syangkiti. Panjang perbahasan tentang ahlul fatrah. Jadi kita mengatakan bahawa asalnya puak musyrik Mekah tu dia tahu adanya Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat?
mereka masih lagi dengan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, ataupun dia campur. Sekali ingat ke Tuhan, sekali dia syirik. Kita orang Islam jangan nak main campur-campur. Mazhab campur ni tidak ada. Nak murnikan akidah tauhid, ataupun kamu pergi kepada bergelombang dengan benda-benda yang membawa kepada syirik pada Allah Azza wa Jalla, kita kata na'udzubillah. Baiklah, yang keempat, kata-kata puak kafir kepada Nabi, ayat 31, wa qalu laula nuzila hadzal Quran. Kenapa Quran ini tidak turun kepada pemimpin besar tu? Pemimpin Quraisy ke, pemimpin Taif ke? Ayat ini menjadi dalil bahawa ta'zimul aghniya, mengagung, membesarkan orang kaya, orang yang ada pangkat, orang ada kedudukan itu benda lama. Daripada dulu lagi perangai manusia tu lagu tu. Kalau tengok orang besar, celik mata selalu. Tapi Allah Ta'ala nak uji mereka dengan apa? Dengan Allah Ta'ala lantik Nabi SAW yang tidak di kalangan mereka yang kendaki, bukan orang besar. Bahkan mereka menganggap Nabi ini anak Abi Kabsyah, pengembala kambing. Itu Allah Ta'ala uji. Dan dalam ayat ini Tuhan kata qaryataini, hadzal Quran ala rajul minal qaryataini. Kalau kita sekarang ni kita kata qaryah ni kampung kecil. Tidak, dalam Quran kalau kata qaryah tutlaqu alal mudunil kabirah. Dia kata juga pada ibu negara, qaryah boleh pakai. Qaryah. Jadi qaryah ni boleh digunakan kepada kampung kecil dan boleh digunakan kepada bandar ikut siyaqul ayah. Wa ja'a rajulun min aqsal madinah. Ada guna Madinah, ada katanya diguna qaryah. Boleh pakaikah di sini? Allahu akbar. Jadi puak kafir dalam surah ini Allah Ta'ala sebut puak kafir sebab apa? Sebab dia nak orang yang menerima jawatan tu mesti orang besar. Maka Allah kata, aku yang bahagi pada kamu hidup dunia pun tak sama, di akhirat pun tak sama. Jadi jangan duduk rasa besar. Kita ni kadang-kadang kita nak orang yang kita nak, iaitu orang besar, orang kecil-kecil tak boleh. Baik, sebagai faedah yang kelima, ayat yang terakhir, ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah kata, aku hak bagi rezeki kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa perbezaan kedudukan rezeki manusia tak sama kita. Min sunnatun min sunanillah, telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana itu puak-puak kafir, puak-puak sosialis dia panggil ni, nak jadikan dunia ni sama, tak mungkin. Tak mungkin. Tak sedut buah lah kata orang. Tak sedut buah bahawa Tuhan kata aku bagi siap dah dunia ni supaya apa? Itu hikmah daripada Allah Azza wa Jalla, supaya kita sedar bahawa kita ni masih lagi perlu memerlukan di antara kita. Maka dengan ini, ayat ini, tulis pelajar-pelajar, para jemaah, ayat ini larangan keras sifat dengki, hasad kepada orang, larang keras. Sebab apa? Ia duk berlaku perbalahan, berlaku pengkhianatan zaman kita hari ni. Kenapa aku buka kedai jual air batu, siapa cair batu tak ada orang beli. Kawan kita tu buka kedai, siapa Allahu akbar, dua kotak sehari dia punya susu habis. Nak kata apa? Kita kata, Allah kata apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, aku bagi rezekimu, tak sedut rezeki. Kalau bukan rezekimu melalui lorong ni, cari lorong lain. Semalam saya jumpa seorang pemuda, dia mari maya-maya ni. Kata, duk mana lah ni? Tutup dah kedai hardware. Pasal saya nego muka lain pula. Zaman PKP baru ni, ada orang yang dulu menega kedai ni, kena tutup. Dia boleh jual kambing perak. Dia kata apa? Ada orang yang dulu travel agent, tukar jual bagai frozen. Maknanya pintu rezeki tu luas. Tutup sini, Allah Ta'ala buka pintu lain. Jangan kita duk main-main. Allahu akbar. Kerana itulah kata seorang imam salaf, tulis awak. Dia kata apa? Nama dia Imam Qatadah. Qala Qatadah rahimahullahu ta'ala, talqar rajulu du'ifal hilah. Ada kalanya orang ni lemah ya dia, tak pandai pun nak belik-belik
tapi rezeki dia luar. Dia buka kedai, laku orang beli. Ada orang ni cerdik, licik, licah. Oh, licik, licah macam-macam. Tak? Nak buka kedai makan tu nyo jangok macam hatu pari. Nyo jangok dengan keni lutut, nyo dengan berapa, tak ada orang masuk. Orang bukan nak pergi beli, nak tengok mukamu tu. Bukan nak pergi tengok, nak makan make up. Orang nak makan dah yang sedap. Jadi ada orang biasa-biasa saja, tapi kedai dia laku. Ada orang yang buka kedai comel-comel, tak ada orang pergi. Itu kata di Qatadah. Tak ada kata apa. Jadi ada orang yang, kerana itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, aku bagi rezeki, mu jangan deki. Kamu jangan berdengki. Ayat ini juga mengajar kepada kita bersifat zuhud dan banyaklah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia ni kecil je, kalau kita dapat kita ambil, kalau kita tak dapat kita sabar, ambillah. Dan pintu rezeki berbagai-bagai. Pintu rezeki berbagai, ada rezeki dia dalam ini kita ambil, ada rezeki orang di ini. Jadi jangan duduk tunggu satu pintu je, tertutup pintu ni pakai tutuplah terus. Kita kata tidak, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na fawqahum ba'dhin darajat. Apa dia? Liyattakhidha ba'dhum ba'd sukhriya. Allah nak permudahkan urusan kita, berbezanya darjat. Ada orang yang pergi ke laut cari laut untuk kita, ada orang pergi ke sawah cari nasi untuk kita, ada orang yang pergi macam-macam, pergi buka ladang kerana cari sayur untuk kita. Semuanya terkumpul dalam satu bekas. Kita kata alhamdulillah. Kata semua alhamdulillah, rezeki Allah Taala beri. Jangan hasad, jangan dengki, jangan sakit hati pada orang. Terimalah takdir Allah, berusaha dan bertawakal kepada Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 33 dalam seri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.